Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Kado untuk berita Pak Kado. Permintaan untuk benih serta peralatan tanaman mencatat peningkatan yang menggalakkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan pada bulan lalu. Pemilik kedai semayan Plant Import Farhana Muhammad berkata permintaan untuk biji benih pokok tanaman secara dalam talian yang meningkat secara mendadak sehingga 70% ketika PKP. Setakat ini pokok tanaman herba paling banyak mendapat permintaan antaranya pegaga, bayam Brazil, daun kesum dan kunyit, katanya. Beliau berkata memandangkan kedai semayan tanaman tidak dibenarkan beroperasi, jadi perniagaan yang menawarkan perkhidmatan secara dalam talian memang menjadi pilihan buat pengguna mencari baja, benih dan juga tanah. Bagi pemilik nursery untuk Mama, Muhammad Syafiq Osman berkata pihaknya yang menjual tanaman dan sistem pertanian hidroponik bersifat mesra cara hidup warga kota turut menerima permintaan yang tinggi untuk pot hidroponiknya secara dalam talian. Muhammad Syafiq berkata pot hidroponiknya mencatat penjualan dalam talian sebanyak 10 kali ganda dalam tempoh 2 minggu PKP. Semasa PKP dalam sehari sebanyak 50 unit pot berjaya dijual berbanding sebelum PKP iaitu 5 hingga 6 unit. Sedangkan stok yang kami sediakan ini adalah untuk 2 bulan sehinggakan saya terpaksa tutup jualan kerana kehabisan stok. Saya percaya ini kerana kebanyakan pelanggan ingin menanam sendiri untuk menjamin ketersediaan makanan mereka sendiri, katanya. Bagi suri rumah Halinda Darjan, semenjak PKP bermula dia belajar menanam pokok melalui kaedah hidroponik yang disifatkannya lebih mudah dijaga dan cepat membesar berbanding kaedah menanam menggunakan tanah di dalam pasu. Tengok, siapa kata ekonomi tergugat bila dalam keadaan begini? Rezeki Allah itu maha luas. Tutup yang ini, yang lain buka. Jadi kita kena senantiasa bersangka baik atas apa yang telah ditakdirkan. Kita tidak tahu apakah kesannya. Perancangan Allah maha hebat. Jadi, kepada sang suami, jangan pula menjual benih anda sendiri di talian online. Mahu melayang pinggan mangkuk di rumah. Bak kata Piramli, mari-mari tuan dengar ini cerita. Perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous tidak percaya. Berita Pak Kaduk berikutnya. Kuala Lumpur, hampir separuh atau sebanyak 46.6% daripada 168,182 responden yang menyertai kajian khas kesan coronavirus COVID-19 terhadap ekonomi dan individu mengakui kehilangan pekerjaan kesan daripada wabak berkenaan. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata 9 daripada 10 responden yang masih bekerja juga mengakui mengalami pengurangan pendapatan daripada biasa. Dengan sektor pertanian dan perkhidmatan merekodkan peratusan kehilangan pekerjaan lebih tinggi berbanding lain. Mengulas lanjut, beliau berkata, majoriti responden turut menyatakan ketidaksediaan sekiranya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sepatutnya berakhir 14 April ini dilanjutkan, kecuali pekerja di syarikat berkaitan kerajaan JLC dan syarikat multinasional MNC. Dari segi simpanan keuangan, lebih daripada 2/3 atau 71.4% responden yang bekerja sendiri mempunyai simpanan yang hanya mencukupi untuk tempoh kurang daripada 1 bulan. Hanya 6.2% responden menyatakan kurang terkesan berbanding 52.6% responden yang menyatakan sangat terkesan dari segi keuangan, katanya melalui kenyataan media di sini hari ini. Kajian pusingan satu itu dilaksanakan Jabatan Penerangan Malaysia DOSM secara atas talian bermula daripada 23 hingga 31 Mac lalu disertai 168,182 responden yang berusia 15 tahun ke atas. Pada masa sama, Muhammad Uzair berkata tempoh bekerja turut mempengaruhi simpanan keuangan di mana sebanyak 69.7% yang bekerja dalam tempoh kurang daripada setahun menyatakan simpanan keuangannya bertahan kurang daripada 1 bulan. Ini amat mendukacitakan kita. Apa nak buat? Taik kambing bulat-bulat. Sudah jadi kebiasaan kita tidak menabung duit gaji kita. Sekurang-kurangnya kita perlu ada simpanan 3 hingga ke 6 bulan jika berlaku kecemasan. Penularan COVID ini merealisasikan bahawa jika tiada simpanan ketika dibuang kerja, kita akan mendapat susah. Jadi selepas peristiwa ini, jadikan pengajaran kepada kita khasnya yang sering bertukar sport ring kereta, aksesori, belanja mewah dan sebagainya. Tidak terkecuali kaum wanita juga. Berbelanjalah secara berhemah, bukan berkemah di pasar raya. Kita tidak selalunya berada dalam keadaan senang. Bak kata orang Melayu, untung sabut timbul, sabut kelapa bagus untuk bakar daging salai. Berita komedi Pak Kado. Seorang murid sekolah rendah mendapat kerja rumah dari gurunya untuk menerangkan apa erti politik. Kerana belum memahaminya, ia kemudian bertanya kepada ayahnya, apa itu politik? Ayahnya mahukan anaknya dapat berfikir secara kreatif memberikan penjelasan. Baiklah nak, ayah akan cuba menjelaskan dengan contoh. Ayahmu adalah seorang yang bekerja untuk menanggung keluarga. Jadi kita sebut ayah adalah investor. Ibumu adalah pengatur kewangan. Jadi kita panggil pemerintah. Kami di sini perhatikan keperluan kamu.
Jadi, kita anggap kamu sebagai rakyat. Orang gaji kita pula, kita panggil kelas pekerja. Dan adikmu yang masih baik, kita anggapnya sebagai masa depan. Sekarang, fikirkan hal itu, apa yang ayah cakap dan lihat apakah yang ayah telah jelaskan ini kamu boleh faham atau tidak. Si anak kemudian pergi ke tempat tidur sambil memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Pada tengah malam, anak itu terbangun kerana mendengar adiknya menangis. Ia melihat bahawa adiknya kencing ditilam. Si anak lalu menuju ke bilik tidur orang tuanya dan mendapati ibunya sedang tidur nyenyak. Kerana tidak ingin membangunkannya, ia pergi ke bilik orang gaji. Pintu terkunci. Dia mengintai melalui lubang kunci dan melihat ayahnya berada di tempat tidur bersama orang gajinya. Akhirnya dia kecewa dan kembali ke tempat tidur sambil berkata dalam hati bahawa dia sudah mengerti erti politik. Pada harinya sebelum berangkat ke sekolah, dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dan menulis pada buku tugasnya sebagai berikut. Politik adalah di mana para investor meniduri kelas pekerja. Pemerintah tertidur lelap, rakyat diabaikan dan masa depan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Saya Kaduk melaporkan untuk Berita Pak Kaduk.